Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam Madrasah Harian Mursyid bersama saya setiap hari Khamis jam 1 selama 20 minit sahaja. So kita tengok dulu mungkin sound system bunyi ke tak bunyi kan, mikrofonnya. Saya harap boleh dengar lah. So insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kewangan Islam, topik kita, dan subtopiknya adalah takaful. So bagi mereka yang mungkin tengah tengok, boleh share, boleh komen lah sama ada sound clear ke tak clear. Hari ini madrasah harian kita gunakan background baru sempena hari kemerdekaan. Sempena hari kemerdekaan ni dan bulan kemerdekaan, kita guna background barulah. So insya-Allah pada hari ini kita bincang berkenaan dengan takaful dan kewangan Islam. Seperti mana mungkin sedia maklumlah, takaful itu adalah satu bentuk pengurusan risiko, kan. So pada hari ini kita nak bincangkan dahulu berkenaan dengan konsep pengurusan risiko dalam syariah Islam, ya. Sebab takaful ini dia bermula dengan konsep dan asas pengurusan risiko. Jadi untuk memahami risiko, untuk memahami takaful dengan lebih jelas, maka kita kena faham dahulu konsep takaful di dalam syariah Islam. Bagaimana ada tak wujud bentuk-bentuk pengurusan risiko dalam syariah Islam. So, selama 20 minit insya-Allah saya nak kongsikan sedikit tentang konsep risiko dahulu, kan. Insya-Allah saya akan petik daripada buku saya punya guru Profesor Dr. As-Sabhani tentang definisi risiko, kan. Dia menceritakan tentang definisi dan konsep risiko. Cuma penulisannya hanya berkisar tentang definisi sahaja, dan saya tahulah dia dalam penulisan itu dia cuba mengkritik beberapa aspek dalam perbankan Islam. Sebab dia ni guru saya yang terkenal dengan pengkritik utamalah kepada perbankan Islam. Tak apalah, kita hargai semua pihak. Dalam Al-Quran kita bincang soal risiko. Selalunya kita akan dengar orang akan baca surah Yusuf ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. 'alaihi tawakkaltu wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ayat ini secara jelas memberikan kita gambaran tentang konsep pengurusan risiko yang wujud di dalam Islam. Dengan kata lain, Islam ini ada konsep dan ada secara konsepnya lah bagaimana kita perlu menguruskan risiko. Ayat tadi bermaksud, dan Nabi Yaqub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke Mesir dari sebuah pintu, melalui sebuah pintu sahaja. La tadkhulu min babin wahidin. Jangan kamu masuk ke Mesir. Anak-anak Nabi Yaqub itu apabila dia nak berjumpa dengan Yusuf, adik-beradik Yusuf lah, kan. Lalu dipesan kepada dia jangan masuk ke dalam ke Mesir itu melalui satu pintu, kan. Kalau kena tangkap semualah kalau masuk satu pintu, kan. Dia pesan supaya la tadkhulu min babin wahidin, jangan masuk melalui satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk ke Mesir itu dengan pintu-pintu yang pelbagai. Dan
dalam pintu-pintu yang pelbagai. Kemudian dia sebut lagi kan, wa ma ughni ankum minallahi min syai' kan. Dan aku tidak dapat menyelamatkan kamu dengan suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah hukmu illa lillah. Segala ketentuan, segala sebab musabab, segala hukum itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkalt, kepadanya aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah kepadanya lah hendaklah orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita akan menghadapi pelbagai risiko. Cuma bagaimana kita nak manage risiko supaya kita kena kurangkan risiko. Dalam ayat ini dia suruh anak-anak dia supaya masuk melalui pintu-pintu yang pelbagai, kan? Supaya kalau tertangkap, kalau ada masalah seorang, kan, satu pintu tu, at least pintu lain dapat masuk lah. Kalau satu pintu dah terkena, habislah semua sekali, adik-beradik tak boleh masuk. So ini kisahnya, kan? Dan ini konsep pengurusan risiko yang mana kita kena mengambil suatu inisiatif, yang mana inisiatif ini memerlukan sedikit usaha ataupun memerlukan sedikit kos. Nak masuk kepada semua pintu tu sudah tentu lebih besar kosnya daripada masuk melalui satu pintu. Nak masuk melalui semua pintu tu sudah tentu memerlukan usaha yang lebih berbanding dengan satu pintu. Katalah kita nak masuk semua orang melalui satu pintu, kita boleh pergi dengan satu kenderaan, kan? Tapi kalau nak pergi ke semua pintu, kita perlu banyak kenderaan. Kalau nak naik unta, kena banyak unta, kan? Kalau naik kuda, kena banyak kuda. Jadi kos akan lebih meningkat. Tetapi kita nak kurangkan daripada risiko yang kita tak pasti. Risiko, kalau ikut kaedah pengajian risiko lah, kan, risiko ada dua bentuk. Satu, risiko yang bersifat spekulatif, yang mana risiko-risiko ini adalah risiko yang mendatang, yang kita boleh agak dan kita boleh manage. Ada satu lagi risiko yang kita tak boleh nak manage, iaitu pure risiko yang tulen, yang mana dia datang tanpa kita undang, tanpa jangkaan, tetapi dia datang serta-merta, kan? Macam kita jalan kaki lah, tiba-tiba dilanggar. Kita dah okey dah jalan kaki, kan? Orang lain yang langgar, bukan salah kita, kan? Itulah risiko yang kita kena hadapi lah. Kalau tak nak hadapi risiko dilanggar, orang duduk kat rumah je. So risiko-risiko macam tu kita tak pasti. Baik, saya nak kongsi sedikit lah pada hari ini berkenaan dengan risiko dulu. Definisi risiko, ada pelbagai bentuk risiko yang kita boleh tengok di dalam muamalat Islam. Risiko dalam muamalat Islam lebih diterjemahkan disebut sebagai al-khatar. Al-khatar ataupun al-mukhatarah. Al-khatar atau al-mukhatarah. Apa maksud al-khatar? Risiko lah, kan? Kita terjemahkan sebagai risiko ataupun al-mukhatarah. Dia membawa pelbagai bentuk di dalam muamalat Islam. Ada al-mukhatarah, risiko yang membawa maksud gharar, kan, gharar. Apa maksud gharar? Gharar adalah uncertainty, adamut ta'akkud, sesuatu yang adamut ta'akkud, kita tak dapat tentukan dia, kan? Gharar adalah satu bentuk kaedah jual beli yang diharamkan oleh syarak. Gharar ini, kerana apa? Kerana dia sangat berisiko. Kalaulah kita tengok gharar ni dalam kitab fiqh, dia ada lebih kurang 3 bentuk gharar. Satu, gharar yang mana gharar wujud, nama dia gharar wujud. Gharar wujud ialah satu bentuk gharar, iaitu uncertainty yang melibatkan sama ada benda itu ada ke tak ada. Ini dalam jual beli lah, kan? Produk yang kita nak beli itu kita tak pasti sama ada dia ada atau tak ada. Kenapa? Sebab kita tak pasti. Sebab mungkin tidak ada suatu kebiasaan, belum berlaku kebiasaan. Jadi kita pun tak tahulah dia ada ke tak ada, kan? Mungkin ada, mungkin tak ada. Itu gharar. Dan ini yang Nabi larang di dalam jual beli, kan? Gharar, benda-benda yang kita boleh kata tak pastilah dia ada lagi ke tak ada, kan?
Gharar yang kedua adalah gharar sifah. Gharar sifah. Ataupun namanya gharar al-hudud. Kan? Gharar sifah ini, gharar kita tahu benda tu ada. Kan? Tetapi kita tak pasti sama ada sifat yang dinyatakan tu sama atau tak sama dengan apa yang kita nak. Ini salah satu bentuk gharar, ketidakpastian. Dan ini sudah tentulah membawa kepada risiko. Membawa kepada risiko. Kita tahu benda tu ada, tetapi kita tak pasti sama ada tentang sifat dia. Tentang sifat dia. Contohnya kita beli barang melalui internet lah. Senang cakap kan. Kita beli barang melalui internet. Jadi kita beli itu dalam keadaan kita masih lagi tak pasti sama ada warna yang datang itu sama seperti warna dalam gambar. Kain yang datang kepada kita yang sampai nanti sama seperti kain yang dalam gambar seperti mana yang dia mention, yang dia sifatkan di dalam tulisan, di dalam iklan dia tu. Kan? So kalau kita beli baju contohnya, dia kata kain ini kain cotton, sampai kat kita ini bukan kain cotton ni kan, ini plastik ni. Contoh. Gharar lah, kita tak pasti benda tu ada, ya kan? Dan yang ketiganya gharar ihtimal, iaitu kebarangkalian sama ada boleh ke tak boleh diserahkan. Barang itu ada, mungkin sifat itu kita adalah ghararnya, sebab selagi tak ada di depan kita itu kita tak tahulah sifat yang sebenarnya. Ataupun kalau kita tahulah sifatnya, contohnya laptop. Laptop dia standard, kita dah tahu. Handphone, iPhone kita tahu. Ada tak? Ada. iPhone ada kan. Kecuali kalau waktu dia kata saya nak supply iPhone 13. Itu menipu lah kan. Tak launch lagi kita dah kata nak supply dah. Menipu kan. Jadi kalau dia kata iPhone tak iPhone 12, dah kita tahulah iPhone biasa tengok yang orang lain. Dari sudut sifatnya kita tahu kan. Cuma dari sudut kebarangkaliannya dia dapat hantar ke tak dapat hantar. Ini gharar, dipanggil miqdarut taslim. Gharar, kemampuan untuk menghantar. Semua ini berisiko lah di dalam perniagaan kan? Risiko dalam perniagaan. Jadi ada risiko yang mana dia benda tu ada, dah pada kebiasaannya boleh diserahkan, dan pada kebiasaannya yang diserahkan sama seperti yang dia sifatkan, maka gharar itu tetap ada, cuma dia kurang sikit lah. Yang ini kita panggil sebagai gharar yasir kan, benda-benda yang gharar yasir. Ataupun dia kata kalau aku tak mampu serahkan, aku refund balik duit kan, duit yang kita bayar tu dia akan refund balik. So itu mengurangkanlah benda-benda yang gharar. So dalam jual beli ni sudah tentulah ada risiko juga kan? Cuma bagaimana cara nak mengatasi risiko tersebut kan. Pada peringkat awalnya Nabi SAW mengharamkan, tidak membenarkan jual beli barangan yang belum ada di tangan penjual. Okay. Nabi tak benarkan pun. Kalau Nabi kata la tabi' ma laysa 'indak, jangan kamu jual barang yang tak ada di sisi kamu, kan? Jangan kamu jual barang yang kamu tak miliki. Nabi takut-takut tak dapat serahkan. Nabi takut-takut kita tak boleh nak jual. Sedangkan kita dah jual, sedangkan barang macam mana tak dapat serahkan. Okay. Tapi yalah, bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok orang di Madinah jual beli buah kurma secara pre-order. Kan? Dia bayar dulu, dapat kemudian. So adalah cara-cara yang Nabi berikan kaedahnya. Kemudian kita tengok seterusnya gharar ataupun mukhatarah, risiko yang kedua bermaksud al-muqamarah, iaitu risiko yang bersifat perjudian. Risiko ini ataupun maisir, dia ada kaedah la'bul maisir dalam Quran kan. Quran mengharamkan al-maisir ataupun al-muqamarah ataupun al-qimar, suatu bentuk risiko yang mana kita akan dapat untung di atas kerugian orang lain, dan dia dapat dia akan untung atas kerugian kita. Dan ini adalah salah satu bentuk risiko juga. Ini risiko yang paling tinggi kan. Ada penulis berkenaan dengan gharar, dia kata maisir ini ataupun perjudian ini satu risiko yang gharar yang paling tinggi kan? Gharar yang paling tinggi. Gharar itu bukan gharar yang melibatkan barang tak dapat diserahkan, tapi kontrak itu sendiri gharar kan? Bentuk pertaruhan, perjudian kan, itu gharar.
Kalau kena nombor dapat duit, tak kena nombor tak dapat duit. Perjudian, berjudi kan. Kadang-kadang dia sengat sebab secara usahanya memang tak boleh buat. Nasib semata-mata. Nasib-nasib lah. Kan? Itu bentuk perjudian. Jadi itu pun risiko jugalah. Risiko juga. Yang ketiganya, gharar ataupun al-mukhatarah, al-khatar yang bermaksud at-ta'arrud lil khatar wal isyraf ala al-halak bisababihi. Inilah yang Ibnu Manzur sebut di dalam kamus dia Lisanul Arab itu. Dia sebut inilah definisi al-khatar ataupun risiko. Risiko adalah satu pendedahan terhadap kebarangkalian rosak. Kebarangkalian dalam bahasa Arab dia guna al-halak. Al-halak ni kecelakaan, kerugian. Sebarang pendedahan terhadap kerugian ataupun kerosakan, itu dianggap sebagai risiko. Jadi dalam kehidupan kita ni sudah tentu setiap hari kita akan berdepan dengan risiko. Sama ada kita terkena dengan COVID yang semakin mengganas, atau kita terkena dengan kesan sampingan vaksin. Semana kita nak ambil, kita kena ambil risiko yang paling rendah, kan? Risiko yang paling rendah. Ada berjuta-juta dah orang yang telah divaksin, kan? Kita tak nampak lagi yang vaksin itu secara tiap-tiap hari 200 sehari masuk hospital, 200 sehari mati sebab vaksin, tak ada. Tetapi sudah terbukti 200 sehari sekarang ini mati disebabkan oleh COVID. Dan tak payah fikir panjang lah bagi mereka yang anti vaksin ke, yang beras acah-acah pandai nak tentang vaksin ke, tak payah fikir panjang. Tengok itu pun kita dah boleh fikir. Dan yang mana lebih tinggi risikonya. Inilah risiko. Sudah tentulah ada risiko yang pelbagai. Sebagai sebarang langkah kita ada risikonya, kan. Macam kita nak mengundi lah. Kita nak mengundi, nak pilih siapa pemimpin yang lebih baik, kan. Tengok semua pemimpin yang jenis macam kita pun tak apa percaya. Tapi kita tengoklah yang mana lebih berisiko, kan. Yang mana lebih kurang jahat dia. Orang politik ni semua jahat, kan. Contohlah, kan. Semua makan duit. Yang mana yang kurang sikit dia makan duit. Kan. Ataupun kalau dia makan duit, dia lebih banyak bagi manfaat pada orang lain berbanding dengan kroni dia. Itu konsep risiko kedai kopi lah. Risiko yang keempat ialah risiko yang dibincangkan di dalam konsep takaful, iaitu saya dah sebut tadi, konsep insurans, iaitu risiko pure risk dan speculative risk. Itu pun salah satu bentuk risiko. Bagi penulis Prof. Sabahani ni yang saya ambil definisi yang dibuat ni, sudah tentulah dia agak kritikal terhadap produk-produk takaful dengan insurans lah, kan. So bagi dia insurans nyawa ini dengan menggunakan akad jual beli itu, ataupun insurans konvensional lah yang menggunakan akad jual beli itu membawa membawa kepada haram lah. Sebab bagaimana kita boleh jual beli perkara-perkara yang melibatkan risiko. Ini salah satu pandangan. Tak apalah, kita bincang tentang takaful ni, kita bincang minggu depan. Minggu ni kita nak cerita tentang risiko. Seterusnya, risiko juga bermaksud al-qadar al-ali al-rafi'. Dia kata, kan, al-khatar ini membawa maksud taqallub fil hadar. Maksudnya suatu bentuk kenaikan ataupun ketidaktentuan pasaran dah. Ini pun risiko. Kan? Ini pun risiko. Lebih kurang saja dengan definisi yang sebelum ini. Dan yang seterusnya, risiko juga adalah salah satu bentuk mada inhiraf at-tadaffuqat an-naqdiyah al-fi'liyah an at-tadaffuqat an-naqdiyah al-muqaddarah. Satu bentuk, dia kata sejauh mana tahap perancangan itu, pelaksanaan itu lari daripada perancangan yang asal. Itu pun salah satu bentuk risiko. Ya. Kita dah plan okey lah, kan? Kemudian dia lari daripada maksud asal. Yang seterusnya ialah risiko perniagaan lah. Risiko perniagaan yang mana kita bersedia menghadapi risiko, pada masa yang sama kita boleh mendapatkan keuntungan. Macam penjual roti lah. Dia bersedia hadapi risiko rotinya tak laku, pada masa yang sama dia akan berhak untuk mendapatkan keuntungan.
Dan inilah risiko yang tidak dinafikan lah pengiktirafan syarak terhadap risiko ini, kan? Yang mana banyak ditulis dalam kitab-kitab fiqh. Yang mana pengurusan risiko yang ini yang banyak ditulis dalam kitab-kitab fiqh. Ada pengurusan risiko dalam konteks insurans, dalam konteks takaful itu kitab-kitab fiqh tak banyak. Ada nanti saya sebut minggu depan, insya-Allah kita akan sebut minggu depan. Ada tak bentuk-bentuk akad-akad zaman dulu yang melibatkan pengurusan risiko, kan? Sebelum kita pergi kepada kontrak takaful dan macam-macam lah, kan? Cuma risiko yang banyak sekali ditulis dalam kitab-kitab fiqh ialah berkenaan dengan risiko, kita panggil risiko yang melibatkan aktiviti ekonomi, kan? Yang mana contohnya seseorang itu mengambil sedikit risiko. Risiko itu risiko yang logik. Dia sudah kaji, ada permintaan terhadap roti, kan? So dia buat yang roti, dia mungkin tanggung risiko rotinya tak laku, kan? Dia mungkin tanggung risiko nasi lemaknya tak laku, kan? Tetapi itulah perniagaan, dan dia berhak mendapat profit, kan? Mungkin dia akan dapat profit 100%, kan? Kos rotinya, kan, mungkin dalam 3% saja dia boleh jual RM1, kan? Tak ada masalah. Sebab dia berhadapan dengan risiko. Kita ada kaedah al-kharaj bid-daman ataupun al-ghunmu bil-ghurmi, kan? Al-ghunmu, kita akan mendapat profit bil-ghurmi dengan kita mengambil sedikit risiko. Saya ada di dalam kitab ini, dia bagi satu bentuk, dia kata bentuk mukhatarah lah, bentuk risiko. Dia kata mukhataratan. Risiko itu dua bentuk. Satu mukhatarah at-tujar, iaitu risiko orang-orang berniaga, yang mana dia membeli barang kemudian dia menjual, fa yatawakkal 'ala Allah, kan? Dia menjual kemudian dia tawakal kepada Allah, kemudian sama ada dia untung dan dia rugi bergantung kepada perniagaan. Yang ini salah satu bentuk risiko. Dan risiko yang kedua ialah al-khatar as-sani al-maisir. Risiko juga, risiko perjudian. Perjudian yang mana yatadaman aklul mal bil batil, yang mengandungi unsur-unsur mengambil harta orang lain secara batil. Kita ambil risiko beli nombor, kan? Beli nombor, tengok berapa kena ke tak kena, kan? Ambil risiko main permainan yang anak patung tu, kan, yang kat supermarket tu. Kita tahu dah memang benda tu dibuat supaya kita tak dapat, kan? Kita ambil risiko walaupun kita tahu, mana tahu nasib, kan? Mana tahu nasib. So ini dia melibatkan al-aqlul mal bil batil, yang ini diharamkan oleh Allah. Ini dua bentuk risiko yang Ibn Qayyim simpulkan, kan? Cuma macam risiko perniagaan tadi, kan, ataupun risiko dalam kehidupan, risiko yang lain itu, sudah tentulah kita ada cara untuk kita hadapinya, kan? Bagaimana untuk kita mengurangkan risiko-risiko tersebut. Syarak sendiri ada pelbagai kaedah. Nabi memberikan pelbagai kaedah untuk menguruskan risiko dalam perniagaan dan seumpamanya, kan? Sudah tentulah apabila melibatkan risiko ini, dia akan mengandungi satu unsur yang kita namakan sebagai gharar, kan? Nanti kita akan tengok minggu depan, kan, bagaimana kita nak atasi gharar ini supaya kita dapat kurangkan gharar itu. Pada masa yang sama kita nak manage kita punya risiko dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan bersama lagi di dalam Madrasah Harian Mursyid selama 20 minit, dan kita akan huraikan bagaimana konsep pengurusan risiko menurut syariah Islam, kan? Akad-akad yang melibatkan pengurusan risiko, dan kemudian kita tengok konsep pengurusan risiko di dalam konsep takaful yang ada di dalam sistem kewangan Islam kita lah. So setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.